Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imamul Allama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Celaka engkau, sembahlah siapa yang mencipta berhala-berhala itu. Kelak semua berhala-berhala itu akan menundukkan kepalanya kepadamu. Dekatkan dirimu kepada Allah Ta'ala. Nanti orang ramai akan mendekatkan diri mereka kepadamu. Dan ala kadar engkau memuliakan Tuhanmu, kelak orang lain akan memuliakanmu. Sama dengan itu, ala kadar cintamu pada Allah Ta'ala, nanti orang lain akan mencintaimu. Seterusnya, ala kadar takutmu kepada Tuhan, nanti orang pula akan menakutimu. Ala kadar hormatmu terhadap perintah dan larangan Allah, kelak orang lain juga akan menghormatimu. Ala kadar pendekatan dirimu kepada Allah, orang lain akan mendekatimu. Dan ala kadar khidmatmu kepada Allah, orang lain akan khidmat kepadamu. Mengingati mati itu adalah penawar bagi semua penyakit jiwa dan mencabut akal umbinya. Aku pernah mengingati mati bertahun-tahun lamanya, siang dan malam. Dan aku rasakan kemenangan dengan ingatanku kepada mati itu. Dan aku dapat menekan diriku mengenainya. Pada suatu malam, aku teringat kepada mati. Lalu aku terus menangis dari awal malam itu sampai ke waktu sahur. Dan mataku tidak berhenti mengeluarkan air mata. Lalu aku mengangkat kedua belah tanganku menyeru Tuhan. Wahai Tuhanku, aku mohon Engkau supaya tidak membenarkan malaikat maut mencabut rohku. Tetapi biarkan Engkau sendiri yang mencabutnya. Aku lalu terlalai sebentar, yakni terlelap seketika. Maka aku lihat seorang tua yang rupanya agak bercahaya dan suaranya baik sekali. Dia masuk ke dalam rumahku. Aku terperanjat dan terus bertanya, siapa engkau ini? Jawabnya, akulah malaikat maut. Aku terus berkata lagi, aku sudah memohon Allah Ta'ala supaya dia, yakni Allah sendiri, yang mengambil nyawaku, bukan engkau. Kata malaikat maut itu lagi, kenapa engkau mohon Allah seperti itu? Apa dosaku sampai engkau tergamak buat begitu? Aku hanya orang suruhan. Aku disuruh untuk berlembut kepada suatu kaum dan berkeras kepada kaum yang lain. Malaikat maut itu pun memelukku sambil menangis. Aku pun turut menangis bersamanya. Sebentar lagi aku tersedar dan mataku masih basah dengan air mata itu. Adalah Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah berkata, jarang-jarang sekali ada hati yang telah dibakar oleh cintakan dunia lalu terkumpul di dadanya Al-Quran lebih banyak daripada salihin yang bangun malam berrokok dan bersujud, dan yang menyuruh berbuat ma'ruf dan menegah berbuat mungkar, dan tangan-tangan mereka telah diikat oleh sifat wara' untuk berusaha kerana cita-citanya hanya untuk menuntut tempat di sisi Tuhan mereka. Hendaklah kamu berikan harta kamu kepada mereka, kerana mereka akan mempunyai kerajaan di sisi Allah Ta'ala besok. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, ada 3 perkara yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Perkara yang pertama, sambungan kepada apa yang kita sebut semalam, supaya kita tidak mendewa-dewakan dunia, supaya kita tidak menunjukkan kefakiran kita kepada dunia, supaya kita tidak cintakan dunia yang menghalang kita daripada ingat Allah dan menyembahnya dengan sebenar.
yang menghalang kita daripada takut Allah dan beribadat dengan sebenar, yang menghalang kita melihat Allah Ta'ala segala-galanya, yang menghalang kita untuk mendekatkan diri kepadanya. Syekh Abdul Qadir menamakan semua penghalang-penghalang daripada mendekati Allah sebagai berhala. Harta itu berhala, dunia itu berhala. Ya, kalau kita sebut berhala, kita faham berhala patung yang disembah selain Allah, maka semua orang maklum. Berhala ialah benda yang tidak bernyawa, yang dituhankan, yang diharapkan manfaat dan yang diharapkan menolak mudarat. Baik itu berhala yang zahir. Syekh Abdul Qadir menyebut berhala yang lain yang juga berbentuk berhala, yang menghalang manusia daripada ingat Allah, yang menghalang manusia melihat kekuasaan Allah yang sebenar. Manusia melihat bahawa untuk mulia maka dia perlu ada harta, bukan Allah yang memuliakannya. Manusia melihat bahawa dengan harta saya akan boleh buat apa saja, bukan dengan izin Allah, tapi izin hartanya. Manusia melihat dengan kuasanya maka dia akan boleh menentukan hidup mati seseorang, bukan Allah yang menentukan. Maka dengan segala perkara yang bersifat selain Allah ini, yang menjadikan manusia melihat kekuasaannya, kekuatannya, kehebatannya, segala kesempurnaan, maka ini pasti ia bentuk berhala yang perlu ditinggalkan. Kerana kita diajar untuk membesarkan Allah, takut pada Allah. Kita diajar untuk menghormati Allah SWT dengan sebenar-benar penghormatan, yang beradab. Kita diajar untuk memuliakan Allah Ta'ala dengan sebenar-benar kemuliaan. Kita diajar untuk takut pada Allah dengan sebenar-benar ketakutan. Tapi kalau sifat-sifat ini ada pada lain pada Allah, berarti benda itu bersifat berhala. Benda itu dianggap seperti sifat berhala yang orang musyrik Mekah, yang orang musyrikin penyembah berhala sembah. Sebab itu kita perlu jelas kembali tentang akidah kita, bahawa yang berkuasa itu Allah, yang mulia itu Allah, yang memberi makan, minum itu Allah, yang menentukan hidup mati kita Allah. Semuanya dengan izin Allah. Semua urusan adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tentang kekuasaan mutlaknya, yang mendatangkan malam, yang mendatangkan siang, yang menerbitkan matahari dan yang menenggelamkannya, yang menjadikan cahaya dan yang menjadikan kegelapan. Hal min ilahin ghairuh, apakah ada Tuhan selain daripada itu yang melakukannya? Pertukaran malam dan siang, apakah ada Tuhan lain yang melakukannya kalau bukan Allah? Oleh sebab itu kata Syekh Abdul Qadir, oleh kerana kita, walaupun secara ini yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir secara mendalam, ya memang tidak ada pun yang kata harta ni berhala dengan maksud kalau kita punya harta kita jadi syirik, tidak ada. Tetapi apa yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir sebagai satu perasaan keimanan yang sebenar. Bila kita ada keimanan yang sebenar, apa sahaja selain Allah itu yang menghalang kita untuk ingat, yang menghalang kita untuk dekat, yang menghalang kita untuk ibadat, yang menghalang kita untuk takut, yang menghalang kita untuk mulia dan hormat sebenar, maka ini bentuk-bentuk berhala. Bentuk-bentuk perkara yang menjauhkan, ataupun bentuk-bentuk yang disebut dalam hadis. Bila Rasulullah menyatakan ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha, dunia seluruhnya terlaknat dan segala isinya, illa zikrallah wa ma wala au aliman au muta'alliman, melainkan ingatan pada Allah dan ketaatan padanya, dan orang yang mengajar berkait dengan perintah Allah dan larangannya, dan yang belajar berkait dengannya. 4 golongan ini sahaja yang tidak dilaknat. Bila dunia dilaknat, ia persis bagaimana berhala-berhala yang dilaknat. Lalu Syekh Abdul Qadir sebut bagaimana solusi dia. Tentang manusia memang sebahagian keinginannya untuk mendapat dunia, tapi caranya salah. Sebahagian keinginan kita sebab kita hidup kat dunia, kita nak makan, kita nak minum, kita nak bahagia, kita nak kawan, kita nak dihormati, kita nak disanjungi. Bahkan kita mahu berada tempat di sisi manusia. Tapi cara kita salah.
Kerana cara kita bagi mendapatkan semuanya ini dengan meninggalkan Allah, maka itu salah. Kerana Allah itu asal. Yang ini semua ialah cabang. Ini semua adalah makhluk. Cara yang benar ialah letak diri kita dengan Allah dulu. Sebab tu kata Syekh Abdul Qadir, kadar. Jadi berapa banyak kita ataupun dengan nilai yang kita letak kepada Allah, nilai itu yang Allah kembalikan kepada manusia terhadap kita. Bila Syekh Abdul Qadir berkata, kalau kita dekat dengan Allah, maka kadar kita dekat dengan Allah, Allah jadikan makhluk-makhluk mendekatkan diri pada kita. Jadi kalau kita dekat dengan Allah, ini yang asal, maka Allah akan jadikan makhluknya mendekatkan diri kepada kita. Dan kadar kita memuliakan Allah, kita muliakan Allah, beradab dengan Allah, maka kadar itu Allah akan menjadikan manusia muliakan kita. Jadi kita bila nak solat, kita jaga segala adab. Kita tahu kita nak menghadap Allah Ta'ala dengan pakaian kita, dengan tawajuh, dengan niat kita, dengan fikiran dan akal kita, semuanya kita ingat Allah. Lalu kita berdiri tegak dengan penuh kehinaan di hadapan Allah. Maka kadar kita memuliakan Allah dengan segala adabnya, maka Allah jadikan manusia bila mana nak menghampiri kita, mereka juga beradab. Mereka datang dengan pakaian yang baik. Mereka tidak datang dengan wajah yang kusam, tidak juga wajah yang tidak terurus, tapi dengan keadaan baik. Sebagaimana kita mendatangi Allah, memuliakan Allah dalam ibadah. Maka kita tak jumpa orang-orang yang datang kepada kita dengan rupa yang buruk. Kan kata Syekh Abdul Qadir lagi, kadar mana kita cintakan Allah, maka Allah campurkan cinta itu pada makhluk untuk mencintai kita. Yang menjadi masalahnya ialah kita mencintai makhluk dengan meninggalkan cinta pada Allah. Maka Allah jadikan cinta kita makhluk bertukar menjadi permusuhan, bertukar menjadi melaknat antara satu sama lain. Tetapi kalau kita cintakan Allah dengan sebenar, maka Allah Ta'ala akan jadikan seluruh makhluknya, bukan sekadar manusia, hatta jin, hatta binatang-binatang, alam, tumbuh-tumbuhan mencintai kita. Disebut dalam hadis yang sahih, bagaimana Allah Ta'ala bila mencintai hamba-Nya, maka Allah memanggil Jibril AS, dia ketua malaikat, dan berkata kepadanya, aku suka dan aku sayang pada fulan bin fulan, maka engkau juga kena sayang. Inni uhibbuhu, aku suka dia, aku sayang. Fa'ahibbahu, maka kamu pun kena sayang. Lalu Jibril AS menghimpunkan malaikat, lalu berkata, Allah sayang fulan bin fulan, kerana itu kita semua kena sayang fulan bin fulan. Kemudian ia bertebaran pada makhluknya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayudau lahul qubulu fil ard. Lalu seluruh bumi ini dipanggil dan diarahkan untuk menyayangi orang ni. Oleh sebab itu, macam saya katakan, kita cari kebahagiaan cara salah, kita cari cinta cara salah, kita cari kekuatan cara salah, kita cari kemuliaan cara yang salah. Sebab kita meninggalkan Allah yang memberikan benda itu semua. Kita sayang pada orang, kita tinggalkan Allah Ta'ala. Kita cinta pada orang, kita tinggalkan Allah. Kita muliakan orang, kita tinggalkan memuliakan Allah. Kita bergantung pada orang, kita tinggalkan pergantungan pada Allah. Kita takut pada orang, kita tinggalkan takut kita pada Allah. Akhirnya Allah jadikan apa yang kita berikan pada makhluk terbalik dan menghinakan. Tapi kalau kita terus pada Allah, saya cuma takut pada Allah, kata Syekh Abdul Qadir, kadar takut kamu pada Allah, kadar itu Allah jadikan manusia takut pada kamu. Yang kita kan nak suruh orang takut pada kita. Sebab itu salah satu cara protection kita. Sebab itu bila kita berada di tempat orang ini, kita tak kenali, kita muka kita ketat sikit, jangan nak tunjuk garang. Kenapa? Itu protection. Jangan ada orang ambil kesempatan, jangan ada orang bully kita. Kita suka, bukan ada orang dia beramal dengan ayat-ayat nak tundukkan orang, biar orang takut dia. Kerana manusia bila dia merasakan tidak aman, dia nak orang takut dia. Maka sebab itu bila dia bercakap, suaranya tinggi supaya orang takut. Sebab itu dia sentiasa mengancam supaya orang takut. Sebab itu dia suka punya grup yang ramai supaya orang takut pada dia. Kerana itu juga dia belajar silat, dia belajar itu supaya orang takut pada dia.
Kan itu juga dia cuba besarkan badan dia supaya orang takut pada dia. Sebagaimana dia besarkan matanya waktu dia menatap orang untuk orang takut pada dia. Sebagaimana ditunjukkan muka paling garang yang boleh ditunjuk untuk orang takutkan dia. Tetapi ini benda yang tidak berfaedah. Kan orang juga punya benda yang sama yang untuk kita buat. Kita bulatkan mata, dia pun bulatkan mata. Akhir dua-dua juling. Kita angkat suara, dia pun angkat suara. Akhir dua-dua hilang suara. Jadi bisu. Kita angkat penumbuk, dia pun angkat penumbuk. Akhir dua-dua lebam. Masuk hospital ICU. Apa kita nak buat untuk takutkan orang? Orang akan buat benda yang sama. Maka apakah ada yang takut pada kita? Kita buat geng, dia pun buat geng. Akhir hancur umat. Saya ada gangster, grup sekian. Saya pun ada gangster, grup sekian. Habis. Bukan itu takut. Bukan itu cara takut. Takut yang kita nak, takut yang menghasilkan kebaikan dan menolak mudarat. Bukan untuk memberi mudarat. Takut kita bukan nak beri mudarat pada orang, mengelakkan mudarat. Dan takut kita untuk menghasilkan kebaikan. Kita nak suruh anak-anak kita takut pada kita. Semua ayah purata nak suruh anak dia takut pada dia. Kalau kita tanya ayah-ayah, kenapa nak suruh anak takut? Supaya saya dapat didik dia, supaya saya dapat disiplinkan dia, supaya dia jadi orang baik. Saya korbankan diri saya, biar dia benci saya pun tak apa. Tapi dengan rasa takut dia pada saya boleh bentuk dia mengikut apa saya nak. Lalu si ayah buatlah cara takut yang berbagai. Ini ada seorang lelaki zaman Rasulullah, namanya Aqra' bin Habis. Anak 10. Garang betul-betul. Tak pernah pegang anak dia. Waktu mana dia mendatangi dan jumpa Nabi SAW, tiba-tiba dia lihat Rasulullah sedang mencium Hasan dan Husain. Cium anaknya, jadi cucu Rasulullah SAW, yang pada kedudukan anak. Dia cucu pada kedudukan anak. Rasulullah cium. Lalu kata Aqra' bin Habis, innali asyarata aulad ma qabbaltu ahadan minhum. Saya ada 10 orang anak, seorang pun saya tak pernah cium. Untuk tunjukkan hatinya keras, garang, biar anak takut. Lalu kata Nabi SAW, awala amliku, apa yang aku boleh buat kalau Allah nak tarik sifat rahmat daripada hati kamu? Sebab kadang-kadang kita nak suruh anak-anak takutkan kita sehingga hilang sifat rahmat. Sifat yang patut dipunyai oleh seorang ayah, kasih sayang, rahmat. Nak garang sangat, nak bagi anak ni begini. Kalau nak cakap pun kita garang je. Ayah, anak cakap lembut. Kita orang, nak apa? Kita punya macam halilintar, guru. Anak terus terkencing, tak ada minta. Tidak ada rahmat. Ketakutan yang dibina cara ni salah. Kalau kita nak suruh anak kita takut cara tu, salah. Ia tidak menguntungkan kita. Ya, untuk mungkin jarak yang dekat nampak macam untung, tapi lama kelamaan kita akan tua, anak kita akan besar. Kita akan lemah, anak kita akan gagah. Kita akan mungkin terduduk, anak kita sudah berdiri, berjalan, berlari. Waktu itu kita akan merasakan bahawa sikap keras kita tidak menguntungkan. Sebab itu kita nak takut yang betul. Kita nak orang takut kita dengan takut yang betul. Takut yang saya katakan memberi manfaat, mengelak mudarat. Maka untuk dapat itu, takutlah Allah. Sebab itu kata ulama, man khafallah khafahu kullu syai'. Siapa yang takut Allah, Allah jadikan semua makhluk takut pada dia. Ini ada seekor jin merasuk dayang istana. Merasuk dayang istana. Maka tak sedar. Maka sultan cari siapa yang boleh ubat. Maka mereka tahu ada seorang ulama namanya Ahmad bin Hanbal atau Imam Ahmad untuk ubat. Imam Ahmad dia tak suka pergi istana. Ulama-ulama dahulu antara tempat yang pantang mereka pergi ialah istana. Mereka tak pergi. Sebab mereka takut agama mereka dijual beli. Itu sifat ulama dahulu. Bila dipanggil istana, Imam Ahmad tak nak pergi. Tapi dia pun simpati, dia pun hantar terompah dia, slipper dia. Dia kata ambil slipper ni, beritahu pada jin tadi, Ahmad menyuruhnya keluar. Kalau tak keluar, ketuk dengan slipper ni.
Maka pegawai ni pun ambil selipar Imam Ahmad. Dan bila dayang kerasukan tadi, maka dia ugut keluar. Imam Ahmad suruh kamu keluar, kalau kamu tak keluar, ketuk dengan selipar ni. Maka jin tu pun keluar. Tak ada baca bismillah ke apa, tak ada. Keluar. Sehingga akhirnya Imam Ahmad meninggal dunia. Lalu cerita yang sama di istana, jin masuk. Lalu dia pun ambil selipar yang sama dan berkata, keluar, kalau tidak aku ketuk dengan selipar Imam Ahmad. Dia kata, aku tak takut selipar tu, aku cuma takutkan Ahmad. Aku takutkan dia. Aku tak takut selipar dia. Aku tak takut pun kamu sebut nama dia waktu mana dia dah mati tadi. Aku sebut kerana ketakutannya kepada Allah. Dari kerana itu aku takut. Maknanya tuan-tuan sekalian, kita kalau letak diri kita takutkan Allah, laksanakan perintah, tinggalkan larangan, bimbang dengan dosa, kita akan kena itu dan kena ini, itu menyebabkan anak kita takut pada kita. Itu menyebabkan orang takut pada kita. Bukan kerana takut kita sebab muka kita berparuk, sebab kita ni ada tali pinggang hitam, sebab kita tubuh besar. Bukan. Takut itu datang dengan haibah. Dia bukan takut datang dengan benci. Kita kan kadang-kadang takut campur benci. Macam kita takut hantu campur benci. Ini takut campur haibah. Takut kerana kita rasa kehaibatan yang Allah campurkan dalam diri dia. Sebab apa? Sebab ditakutkan Allah. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, kadar kita hormat perintah dan larangan Allah, kadar itu juga orang hormat suruhan dan larangan kita. Kita suruh anak tak buat, kita marah. Ni yang Allah perintah kita tak buat, kenapa kita tak rasa kita tak layak dimarah? Kita kalau anak kita tak buat apa benda, kita suruh pantang kita. Anak tak dengar cakap. Tapi kita hamba Allah yang tak dengar cakap Allah, bagaimana? Sebab itu setiap kali kita langgar perintah Allah, kita tak peduli perintahnya, Allah akan jadikan orang yang dekat dengan kita tidak pedulikan larangan kita dan perintah kita. Walau sehebat mana pun kita ancam dia, kau jangan buat benda tu, kau buat benda ni, akhirnya orang tak nak buat. Kenapa? Lihat diri kita berada di hadapan perintah Allah. Seorang ibu yang mahu anak-anaknya dengar kata dia kena dengar kata-kata Tuhan, perintah Allah dan larangan Allah. Maka dengan itu anak-anak dengar cakap dia. Kita ayah nak suruh anak kita dengar cakap kita, maka kita dengar perintah Allah dan larangan Allah. Maka setiap kali kita larang, kita suruh, kita dah terbentuk dengan sifat taat kepada Allah. Maka Allah ilhamkan ketaatan itu pada orang yang kita suruh. Kita lawan Allah siang malam pagi petang. Lalu nak suruh orang dengar cakap kita, tuan-tuan, kalau dengar cakap kita merancang untuk menikam belakang kita. Tuan-tuan tengok pemimpin-pemimpin negara diktator, seperti semua dengar arahan dia, semua takut larangannya, ya, tapi dalam konspirasi untuk menjatuhkan dia. Akhirnya yang diktator ni dijatuhkan oleh orang dekat dengan dia, dibunuh oleh orang dekat dengan dia. Walau dia ditakuti, dia digeruni, tapi kadar kepatuhan kita pada perintah Allah, kadar itu orang akan patuh dan taat pada perintah kita. Maka Syekh Abdul Qadir menyebut tentang bagaimana nak cari kemuliaan di dunia, bukan dengan cara berhala-berhala dunia itu yang melalaikan. Kita nak suruh orang berkhidmat dengan kita, boleh, khidmat kita dengan Allah, maka kita akan dapat orang berkhidmat dengan kita. Sebab tu kalau kita belanjakan harta pada jalan Allah, maka Allah akan jadikan harta dan rezeki kita melimpah dalam kehidupan kita. Kita suka orang bagi duit kepada kita, kita suka orang tolong kita, maka kerana itu tolonglah orang kerana Allah, maka Allah akan datangkan pertolongan tadi. Sebab itu disebut dalam hadis, man kana fi hajati akhi wallahu fi hajatihi. Siapa yang menolong hamba Allah, maka Allah akan menolong dia, berkhidmat padanya. Jadi ini solusi yang sebenar. Kita jangan cari kemuliaan dengan meninggalkan Tuhan, jangan mencari kekuatan dengan meninggalkan Tuhan. Kita takkan dapat benda yang kita nak. Tapi bina sesuatu bermula daripada hubungan kita dengan Allah. Kita belajar cinta Allah dengan sebenar,
maka isteri, suami, anak-anak kita mencintai kita. Kita belajar takut Allah dengan takut sebenar, maka semua makhluk Allah yang ada di sekeliling kita akan takutkan kita. Kita belajar untuk berkhidmat kepada Allah dengan sebenar, maka Allah akan jadikan hamba-hambanya berkhidmat kepada kita. Kita belajar untuk patuh perintah Allah dan larangannya dengan sebenar, dan setiap perintah dan larangan kita akan diikuti dan dituruti. Baik, begini cara kita membina kehidupan dan kebahagiaan. Tapi yang membina kehidupan dan kebahagiaan lain pada ni, maka dia akan melihat wabal, bagaimana musibah menimpanya. Orang yang disayang dengan meninggalkan cinta pada Allah, maka orang ini derhaka dan benci pada dia. Walau si budak, si kanak-kanak ini disayang oleh dia. Dia bela dia kecil, tiba-tiba bertukar menjadi anak derhaka. Tentang anak derhaka tu bukan mak ayah dia tak sayang. Kata-kata anak derhaka ni mak ayah sayang dia. Mak ayah sayang cinta, tapi cara sayangnya salah. Dia abaikan agamanya, dia abaikan perintah Tuhannya. Okey, si anak ini dengan mudah mengabaikan, melupakan kebaikannya. Sebagaimana orang ni melupakan kebaikan Tuhan padanya. Sedangkan kita lupa kebaikan Allah pada kita. Allah bagi rezeki, Allah bagi hidup, lupa. Lalu kita berbakti dan berjasa pada orang, kita harap orang akan ingat jasa kita. Orang juga tak akan ingat. Ustaz, saya tolong dia dulu daripada kecil, saya tolong dia Ustaz. Sampai besar, sampai ketua. Kenapa jadi macam gitu? Baik, awak lihat Allah beri pada awak nikmat. Daripada mula awak tak ada sampai ada sekarang. Terus menerus. Apa yang awak buat pada Allah? Awak pun tak kenang Allah. Bagaimana mengharapkan kita tolong orang berapa kali lalu kita nak suruh kenangkan kita? Tuan-tuan, kita kenang tak nikmat Allah pada kita? Fadhkuru ni'matallahi alaikum, kata Allah. Selalulah ingat nikmat Allah atas kamu. Selalulah ingat. Apa yang kita dapat hari ini daripada nikmat Allah. Kita nak suruh orang ingat pertolongan kita pada dia. Kita nak suruh orang ingat jasa kita pada dia. Tapi apakah kita ingat? Apa pertolongan Allah pada kita? Dan dengan itu kita rasa malu pada Allah. Kita nak suruh dia malu kat kita, walau kita tak malu pada Allah. Maka asas ini yang saya katakan tadi perlu dibina kembali. Perlu belajar kembali bagaimana untuk cinta Allah, takut Allah, ikut perintah Allah. Bagaimana cara beradab dengan Allah, berkhidmat dengan Allah, membesarkan Allah. Dengan itu kita akan dapat apa yang kita nak dari sudut kebahagiaan dunia. Yang sebenar. Yang sebenar, yang bersifat hakiki. Tapi kalau kita buat selain daripada ini janji Allah. Siapa pun tinggalkan Allah, Allah akan jadikan seluruh makhluk tinggalkan dia. Siapa pun tak takutkan Allah, Allah akan jadikan seluruh makhluk tak takutkan dia. Siapa pun yang tidak menghormati Allah, Allah akan jadikan seluruh makhluk tidak menghormatinya. Itu di dunia, bagaimana akhirat kelak. Yang urusannya di tangan Allah secara mutlak. Tiada lagi sebab dan tiada lagi ikhtiar. Kat dunia, yang urusan di sisi Allah secara mutlak, tapi ada sebab dan ada ikhtiar. Kat sana tak ada sebab, tak ada ikhtiar. Maknanya tak ada orang boleh ikhtiar kat sana. Kat sini kita boleh ikhtiar, cari jalan tu, cari. Kat sana tak ada. Semua berdiri kaku di hadapan Allah. Kerana Allah tak izinkan siapa pun untuk ikhtiar waktu ini. Kat dunia ni Allah izinkan kita ikhtiar. Maksudnya kita nak apa? Ikhtiar cari ni, yang ni. Kita memilihnya, tapi tidak di akhirat. Tiada pilihan di akhirat melainkan hukuman. Di dunia pilihan, di akhirat ialah hukuman. Maka siapa yang buat baik di sini, dia telah memilihnya begitu, maka di sana ialah pahalanya. Siapa yang buat jahat di sini, maka di sana tiada lagi alasan dan tiada lagi jalan keluarnya melainkan hukuman. Sebab itu disebut bahawa akhirat itu hisab bila amal. Hisab tanpa boleh kita buat apa-apa lagi. Di sini ialah amal tanpa hisab. Maksudnya beramal. Belum dihisab lagi. Tapi nanti akhirat mati, hisab, amalan dah tak ada. Waktu jangan nak angkat takbir depan Tuhan lah, nak semayang, tak boleh. Sebab bukan waktu ikhtiar. Sekarang boleh. Kemudian kata Syam Dukadi, lepas menyebut tentang bagaimana membina kemuliaan, bagaimana membina mencapai kebahagiaan, lalu beliau berkata, ingatlah mati, kerana mati itu penawar bagi segala penyakit jiwa. Ya, penyakit jiwa kita apa? Hasad. Kata ulama, man zakkalal maut
qalla hasaduhu. Siapa yang ingat mati, maka hasadnya berkurangan. Apa penyakit hati kita? Kurang bersyukur. Siapa yang ingat mati, maka dia akan redha dengan rezeki yang sedikit. Apa masalah kita? Terlalu banyak musibah ni, Ustaz. Duk fikir musibah tu, musibah ni. Siapa yang ingat mati, maka hilanglah segala musibah ni. Yang ni pula kata ni harga mahal, barang mahal. Fikir isu-isu terkini. Siapa yang ingat mati, maka hilanglah isunya. Kata kita kan macam terrespon isu. Apa pun isu. Bila harga barang naik, kita mau nak marah, geram ada. Tak tahulah nak cekik siapa ni. Nak cekik ayam ke, nak cekik jual ayam. Sebab tak ada telur. Ni marah. Nak cekik penjual ke, nak cekik pemburu. Manusia, bila naik je harga barang, dia ada sifat marah. Di Itali, bila mereka menaikkan harga pizza, dia orang lingkupkan, dia orang buat mogok, boykot pizza. Sehingga turun harga. Di Mesir, bila kerajaan Mesir naikkan harga roti, mereka lingkupkan kereta api. Pakat-akak kereta api lingkup. Marah. Siapa pun kat dunia ni, dia akan marah bila harga mahal. Marah. Even hatta kalau dia mampu bayar, dia tetap marah. Kita biasa pergi kedai tu, harga RM5, naik RM6, kita marah. Kenapa mahal ni? Padahal kita boleh bayar. Tapi manusia ada satu sikap. Dia tak dengar kataan mahal tu. Dengar je perkataan mahal, maka dia marah. Itu banyak cara kerajaan, cara pemerintah. Bila nak naikkan sesuatu, dia tak beritahu. Seolah itu macam harga biasa. Naik bil elektrik, dia tak beritahu. Dia tahu rakyat akan marah. Naik air, dia tak beritahu. Air tak ada pun dia tak beritahu. Tak tahu kering je tangki. Itu perangai dia. Dia takut orang marah. Walhal last sekali orang marah juga. Harga ni naik, dia tak beritahu. Akhirnya manusia tu ni marah. Tetapi dari sudut penyelesaian kita, ya memang saya katakan semua orang akan marah bila harga naik. Semua orang. Tak ada yang tak marah. Melainkan orang yang menaikkan barang tu. Kemarahan ini satu benda fitrah. Sehingga para sahabat di zaman Rasulullah, bila harga barang naik, mereka juga marah. Mereka datang jumpa baginda SAW. Ya Rasulullah, ni harga barang mahal. Sa'ir lana. Boleh tak ya Rasulullah, kamu tetapkan harga barang. Jangan naik-naik, tetapkan. Sebagaimana kita rakyat lah bagi cadangan pada kerajaan. Ni bila barang naik senang je, kita tetapkan harga barang, tetapkan harga shilling. Tetapi ada barang kita boleh tetap harga shilling, ada tak boleh. Kalau sekiranya ia perbuatan peniaga, maka boleh kita tetapkan harga barang. Tapi kalau dia adalah demand antarabangsa, ataupun kita katakan desakan pasaran, kerana barang tu memang sikit dan sukar untuk didapati, maka kerajaan tak boleh menetapkan harga barang. Sebab itu kata Rasulullah, innamallahu huwal musa'ir. Allah lah yang menentukan harga, bukan aku. Ada barang-barang kerana masalah pasaran, kerana barang tu makin sikit didapati, sedangkan permintaan tinggi, maka dia jadi mahal. Kalau murah, jadi orang pun tak nak jual. Maka matilah muamalah jual beli. Saya tak ambil barang ni dah mahal, dia suruh saya jual murah. Macam mana baik saya tak naik ke? Kata peniaga. Saya ambil barang ni RM2,500. Nak jual balik RM2,500, 5%. 5% saya untung. Tak padan. Saya bersengkang mata nak dapat. Takkan untung 5%? Akhirnya mati jiwa peniaga. Tentu orang peniaga kalau untung sikit, nak naik ke? Tak nak. Akhir harakah jual beli itu, ataupun gerakan jual beli itu mati. Dan ini merosakkan ekonomi lebih teruk. Dia kalau orang membeli boykot perniagaan, ia membahayakan sistem ekonomi. Tapi bila peniaga boykot lagi tu, padahal kadang-kadang kita orang tak nak jual semua, tutup semua kedai. Siapa susah? Lagi susah semua orang. Sebab itu Islam dia meraihkan dua-dua. Ada harga yang memang boleh ditetapkan, ada harga tak boleh. Kerana sukarnya dia, kerana beban yang dilalui oleh para peniaga. Peniaga pun nak untung, dia pun bayar sewa tu, bayar sewa ni. Banyak benda lah cerita dia. Islam win-win ni. Ada benda yang memang Nabi SAW tak akan tetapkan. Tapi ada benda yang Nabi beri amaran kepada para peniaga, bahawa orang yang menyimpang barang supaya dia harganya naik, maka dia berdosa. Dia berdosa.
Dan dosanya mengikut kadar mudarat yang penyebab. Baik, kita cakap di penyelesaian kita. Saya bukan cakap penyelesaian ekonomi. Penyelesaian kita, saat saya terganggu 3-4 hari, harga barang semua naik, tak tidur malam. Macam mana? Ingat mati. Kalau kamu ingat mati, maka kamu lupa harga barang naik. Itu jawapannya. Ini disebut oleh para ulama. Saya bukan sebut solusi ekonomi tadi. Itu dalam hal perniagaan ekonomi. Kita bercakap dari sudut kita ni tertekan. Kita anak-anak ada masalah ni, begitu tertekan, kita naik darah. Ingat mati. Supaya darah kamu stabil balik. Ingat mati. Ni yang ni pula duk interview job tak dapat-dapat. Pension. Kelayakan ada, double degree. Saya akan interview gagal. Macam mana saya nak menghadapi tekanan ni? Ingat mati. Sebab itu ingat mati penawar kepada segala penyakit. Ada seorang wanita datang jumpa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dia kata, wahai ummul mukminin, hati saya keras sungguh. Keras ni maksud, bila sebut hati keras ni, nak solat malah, baca Quran malah, hati keras lah tu. Nak dengar-dengar ceramah dia pun malas. Malah dengar-dengar kuliah ni, hati keras. Nak buat baik, siapa yang jauh daripada kebaikan, itu tanda hati keras. Kebaikan yang biasa kita buat, lalu kita tinggalkan, tanda hati keras. Maka bagaimana solusinya? Lalu kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ingat mati, nescaya lembutlah hati. Dan siapa pun bila dia ingat mati, dia fikir nak jadi baik. Tak ada lagi orang ingat mati lalu nak jadi jahat. Dia ingat je mati, dia terus akan menjadikan dirinya baik. Sebab itu kematian ini perlu diingati senantiasa. Luqmanul Hakim, dia berpesan kepada anaknya dengan satu pesan yang baik. Dia kata, ya bunayya, amrun la tadri mata yalqaka, ista'idda lahu qabla an yufji'aka. Wahai anakku, ada satu perkara yang kamu tak tahu bila dijumpa kamu, yang ni mati. Kamu tak pernah tahu bila mati akan jumpa kamu. Kerana itu bersedialah untuknya sebelum dia datang mengejutkan kamu. Kata para ulama bahawa al-mautu, ini Abdullah bin Mas'ud kata, al-mautu ya'ti baghtatan, faman yazra'u khairan yushiku an yahsuda gharbatan, wa man yazra'u syarran yushiku an yahsuda nadamatan, wa likulli zari'in mithlu ma zara'. Maksudnya, mati sifatnya bila datang mengejutkan. Tetapi walau kita ni duk tengok sakit lama, kita kata dah mati lama dah, patut mati lama. Bagi orang yang sakit itu, setiap kali ataupun bila datang dia mati, dia tetap rasa mati itu datang mengejut. Kerana apa? Kerana setiap orang sakit sentiasa berfikir dia akan sembuh satu hari nanti, dan berangan-angan akan sembuh. Sebab itu tidak ramai orang yang sakit bertaubat, kerana dia rasa dia boleh sembuh. Tak ramai orang sakit taubat. Tak ramai orang sakit berazam lepas sihat nak jadi baik, nak jadi bagus. Tak. Dia cuma sakit kejap hati baik lah tu. Dalam hatinya, dalam akal fikirannya berfikir dia akan baik satu hari nanti, dan dia akan kembali buat sebagaimana apa yang dia buat sebelum ini, rutin dia. Kalau jenis pergi kerja pagi balik petang, itu yang dia buat. Kalau jenis main bola lah dia. Sakit ni nanti saya harap sihat cepat sebab saya nak main bola. Tak sabar saya untuk perlawanan seterusnya. Kenapa mereka masih bercakap bahasa yang mereka buat masa sihat? Bukan keinsafan, kerana mereka bercita-cita sembuh. Sebab itu bila kita sakit, paling sibuk kita cari obat dan cari orang yang boleh menyembuhkan. Kita tidak sibuk untuk taubat. Walau mati itu ialah utusan kematian. Sakit itu ialah utusan kematian. Orang yang bijak bila mana sakit, dia tahu ini utusan kematian. Ini amaran dari kematian, bahawa ia menghampirimu, patut bertaubat. Kita bila sakit, ia cepat-cepat taubat. Itu mungkin kematian kita. Tapi kebanyakan manusia, saya katakan, bila dia sakit, dia tak akan taubat. Sebab dia masih bercita-cita akan sihat. Seteruk mana pun sakit ni, cancer stage 4. Doktor kata, awak ni kalau ikut ilmu saya 2 bulan. Doktor bukan Tuhan. Doktor bukan Tuhan. Ayat tu betul. Tapi yang dimaksudkan lain. Dia tetap lalai, okay? Kita akan lawan kanser. Buat apa? No, zombie.
Kita zumba. Dia beradik dah tu, zombie dengan zumba. Kita berzumba, kita perangi kanser. Kita buat satu grup memerangi kanser. Dia nak berperang dengan kanser pula. Maksudnya lupakan kanser, menari, menyanyi, hiburkan hati, tak mungkin. Doktor cuma manusia, dia bukan Tuhan menentukan umur kita. Ayat tu betul, tapi digunakan dengan cara tak betul. Yang sepatutnya dimanfaatkan waktu untuk taubat, untuk dekat dengan Allah. Tak, dia tetap nak menari juga. Pakai colour pink, nari. Kumpul geng-geng, perangi kanser. Kita nak lihat kelalaian manusia. Dia tak agak suka untuk mempelajari tentang hakikat hidup ini. Yang mati ini pasti tetap berlaku. Macam mana pun kita buat, kita nak berperang sampai bila? Nak perang Aedes lah, nak perang denggi lah. Kita lihat kematian itu. Sebab itu Allah Ta'ala menyatakan tentang hakikat kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Dan kami akan uji kamu dengan apa yang kamu tak suka dan dengan apa yang kamu suka, sebagai satu ujian. Dan kamu semua akan kembali pada kami. Kembali. Kerana itu kelekaan orang sakit terus berharap untuk sembuh, bukan untuk bertaubat, bukan untuk melakukan taat, bukan berazam nanti kalau saya sembuh saya akan buat ketaatan dengan sebenar. Tak, dia tak ada azam itu, melainkan segelintir mereka. Yang lain-lain semua berazam untuk kembali ke tempat kerja masing-masing. Saya harap saya boleh masuk pejabat balik lepas ni. Ni sakit, saya harap lepas sakit ni saya boleh menyanyi semula lah, kalau jenis penyanyi. Saya harap lepas baik ni saya boleh berlakon semula. Semua masih bercerita tentang aktiviti biasa mereka. Kan itu tuan-tuan, bila datang mati, dia memang mengejut. Bagi orang yang terkena kematian, bagi kita ni duk tengok orang sakit 10 tahun, mati dah dia. Tidak bagi orang yang sakit. Saya sakit, tuan-tuan sakit. Bila datang kematian, kita tetap rasa mengejutnya mati ini datang. Ia mengejut. Kerana ia satu gambaran yang tak pernah kita lihat. Makhluk bernama malakul maut yang tak pernah kita tengok. Kesakitan yang tak pernah kita rasa. Suasana dunia yang tak pernah kita rasa. Nama dunia ini dunia sakarat. Dunia sakarat penuh misteri. Kerana waktu itu kita tidak mampu melihat siapa pun sekeliling kita, melainkan satu bukaan antara pintu akhirat. Siapa waktu dalam sakaratul maut, walaupun ada orang kiri kanan, dia tak nampak orang tu. Dia tak nampak, dia nampak yang lain. Dia nampak perkara lain. Kerana itu manusia begitu terkejut dengan kematian. Kita kan kalau sesuatu yang kita tak pernah tengok, tak pernah lalu, kita akan terkejut. Apakah apatah lagi yang datang ini begitu menakutkan? Kerana itu kata Abdullah bin Mas'ud, mati datang mengejut. Tetapi siapa yang sebelum ini menanam kebaikan, maka sudah sampai masanya dia menuai kebaikan. Tapi siapa yang sebelum ini menanam kejahatan, maka sampai masanya untuk dia merasakan penyesalan. Pasti akan rasa menyesal. Setiap yang menanam akan mengambil apa yang ditanam. Tentang kita kat dunia ni sedang menanam kebaikan. Kenapa kita sebut tanam kebaikan? Kerana dia akan berkembang biak, membesar, bertunas, berbuah pahalanya akhirat kelak. Oleh sebab itu lihatlah kematian ini. Jadikan kematian ini ingatan yang berterusan. Sebab itu kata ulama, al-yaum fid dur wa ghadan fil kubur. Hari ini kita dalam rumah, esok kita dalam kubur. Hari ini tuan-tuan selesa lah kat rumah. Oh, tempat paling selesa kat rumah, cuti, duduk rumah, penuh. Kan konsep hotel tu konsep duduk rumah, cuma lawa pada rumah kita lah. Kita ambil bilik hotel, duduk terperat bilik hotel, makan, minum, tidur, duduk rumah. Ya, hari ni dalam rumah, esok dalam kubur. Maka fikirkan sepatutnya kita waktu berada dalam rumah, fikir bagaimana keadaan kita bila berada dalam kubur. Hasan al-Basri cerita kisah bagaimana dengan ingat mati kita boleh jadi baik. Kalau ingat sebetul, ingat sebenar. Sebagaimana yang disebut oleh Syekh Junaid al-Baghdadi, ingat mati dicabut semua akal kejahatan. Kita dah sebut ingat mati, kita akan dibuang sifat dengki kita, dibuang segala sifat-sifat buruk kita. Bukan orang yang tak pernah rasa cukup dengan dunia, bila ingat mati maka dia akan rasa cukup.
Orang-orang yang rasa barang mahal ingat mati, maka dia tidak akan mengganggu dirinya. Orang yang melihat musibah, bila ingat mati maka kecil musibahnya. Ini cerita orang yang ingat mati yang sebenar. Kata Hasan Basri, ada seorang lelaki saya kenal. Dia ni setiap kali dia dengar kawan dia mati, setiap kali lalu dia akan berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kittu wallahi an akuna ana sawadul muqtataf. Setiap kali dengar saudara dia mati, kawan dia mati, dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hampir tiba masa aku pula. Sebab kawan, hampir tiba masa aku pula. Kemudian dia dengar lagi kawan dia yang lain pula meninggal. Dia sebut yang sama, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hampir, lalu dia berkata, hampir dah waktu aku untuk diambil nyawa. Hampir sampai giliran aku pula. Begitu berikutnya. Setiap kali dia dengar kawan dia mati, dia akan kata, dah hampir giliran aku, dah dekat giliran aku. Akhirnya dia sentiasa bersedia dengan kebaikan. Sehingga kata Hasan Basri, dia mati dalam keadaan penuh bijaksana. Sebab dia bersedia. Sebab kata Nabi SAW, Al-Kayyisu, orang paling bijak yang ingat mati. Man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Kata Imam Ibn Rajab, ada dua benda yang patut menjadi sebab untuk kita kuat ingat mati. Ada dua perkara. Yang pertama ialah uban di kepala. Itu pertama. Tengok uban. Uban tanda apa? Uban tanda kematian. Kita lihat persepsi manusia tentang uban. Ada orang kata uban ni penyakit, Ustaz, kita pun hitamkan. Ada orang kata uban ni adalah tanda kita tua. Saya dah tua lah ada uban. Ada orang yang faham hakikat sebenar uban itu ialah tanda kita nak mati. Ini orang yang faham tu. Tuan-tuan, kalau rambut dah beruban, janggut pun dah beruban, bulu ketiak pun beruban, bulu hidung pun beruban, supaya semua kita nampak ni, habis dah beruban, maka ke mana lagi kita nak pergi? Dunia secara perlahan-lahan sudah mengusir kita. Kami tak terima warga uban, melainkan dia degil untuk duduk di sini. Kami tak terima. Dunia bukan tempat orang beruban. Sampai masa dia pergi. Kata Imam Ibn Rajab, uban ingatan pertama orang beriman terhadap mati. Satu. Yang kedua, bila satu persatu kawannya pergi. Suliba akranuhu. Kawan-kawan sebaya dengan dia mula pergi. Itu peringatan kematian. Tuan-tuan, umur kita berapa? 56 saat. Cari kawan-kawan umur 56, berapa orang tinggal? Yang sekelas dengan kita dia umur 56 macam kita, saat mati semua dah. Tinggal kami berapa orang. Umur berapa? 40. Cari kawan-kawan 40. Dah ramai juga kawan 40 mati. Yang ni aksiden, yang ni kena COVID, yang ni sekian-sekian. Maka kamu berada pada level kawan-kawan yang sudah meninggal dunia. Kalau ini tak menjadikan kita ingat mati, maka hati kita memang keras. Kata Imam Al-Ghazali, kalau kamu mau nak ingat mati, maka bayangkan orang yang paling kamu sayang, yang telah datang kepadanya malakul maut. Bagaimana keadaannya? Kau bayangkan dia waktu diusung dalam kubur, ditinggalkan dalam kubur. Wajah yang cantik itu telah pun ditutup dengan tanah-tanah kubur. Telah berselisih sendi-sendinya. Apa yang berlaku padanya dalam kubur? Maka bayangkan. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, bila berlaku kematian, bayangkan kematian itu. Macam manalah waktu dia menghadapi malakul maut. Tentang sahabat-sahabat kita yang dah meninggal, macam mana waktu dia menghadap malakul maut. Macam mana sakitnya bila malakul maut cabut nyawa dia. Bagaimana keadaannya waktu dia diusung atau dimandikan jenazahnya, waktu dikafankan, bagaimana keadaannya waktu dibawa ke perkuburan, bagaimana agak-agak keadaan dia waktu ditanam dan ditinggalkan oleh semua orang. Dan apa khabar dia sekarang? Sesudah berbulan dia meninggal, apa khabar dia sekarang? Apa cerita dia? Tanyakan khabar tentang dia dalam kubur, apa berlaku pada dia. Dan itulah yang berlaku pada kita. Suatu Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, kita kan bila tengok orang mati, kita ada satu soalan, siapa ni?
tengok jenazah, kita kata ini siapa mati? Sebab jenazah sudah pun berbungkus, siap. Bila kita datang solat jenazah, kita akan tanya soalan, siapa ni? Orang mana ni mati? Siapa orang ni? Laki perempuan? Kata Abu Darda, waktu aku datang perasaan nak tanya siapa ni, lalu aku menjawab, dia adalah kamu. Man, dia adalah kamu. Kata siapa yang mati tu? Kita yang mati. Maksudnya kita akan jadi macam dia. Sebab itu Allah berfirman, innaka mayyit wa innahum mayyitun. Kamu pasti akan mati. Sebagaimana mereka juga telah mati semuanya. Kata semua orang yang kita kenal dah mati dah. Yang ada mak, yang ada ayah, seorang-seorang mati. Yang ada atuk, yang ada nenek, seorang-seorang mati. Tuan-tuan, giliran itu tidak pernah tersilap. Dia sampai waktunya. Jangan ingat kita tak ada giliran. Saat saya tak ada giliran, jangan ingat. Jangan bodoh dengan kehidupan dunia ini. Kita dah tengok secara yakin dan pasti. Seorang-seorang meninggal dunia. Lihat sultan-sultan yang ada, satu-satu meninggal dunia. Tuan-tuan dah sempat berapa orang sultan? Dan negeri kita sendiri. Dan negeri kita sendiri. Ni kita tahu ni orang paling gagah. Namanya sultan. Doktor peribadi dengan segala. Dia agak suka nak terhiri sikit pun payah. Dia ada tukang masak, semua benda. Nak cari sultan terluka sikit pun payah. Nak cari sultan demam sikit pun payah. Kerana protection yang dia ada kat dunia. Kat dunia dia ada. Tapi kita tengok berapa orang sultan dah kita ada. Saya dah start 4 orang sultan dah. Ni meninggal. Apa yang kamu faham? Di sebalik kesempurnaan hidupnya juga tidak mampu menghalang kematian. Bagaimana kekurangan hidup ini? Di sebalik kesempurnaan hidup, dia sempurna duduk dalam istana, hospital mungkin dalam istana, doktor paling terbaik yang merawat dia, obat yang paling terbaik dia ambil, makanan paling bermutu dia ambil. Dia tak makan macam kita kat kembur mata merah, perut buncit pecah, tak ada. Ni makanan terbaik grade A. Semua grade A, buah-buahan grade A. Kita semua grade C, grade D. Kalau ada grade E lah kita. Mereka makan segala sempurna. Apakah ia menghalang kematian? Ini Ratu Elizabeth. Cara makan dia luar biasa. Cara minumnya luar biasa. Dia tak akan minum melainkan 2 air je. Satu air Zam-Zam. Yang kedua air daripada perigi istana yang dikawal ketat. Dia pergi mana-mana, dia bawa air Zam-Zam. Air perigi dia. Kalau tak ada orang lain bawa air Zam-Zam, dia ada alat detektor dia. Check tu ke tuling air Zam-Zam. Minum. Nak panjang nyawa. Minum juga Zam-Zam sebab nak panjang nyawa. Sebab memang ma'u Zam-Zam lima syuri balahu. Air Zam-Zam ikut niat orang minum. Walaupun orang tu orang kafir. Dia niat minum. Kita minum air Zam-Zam niat apa? Ikut niat kata Nabi SAW. Niat nak muda. Saya minum air Zam-Zam biar muda. Tapi tak boleh. Walaupun niat muda bukan maksud tak mati. Mati tak mati. Saya niat Ustaz nak suruh orang nampak muka saya lawa. Yelah, tapi mati tetap. Kerana itu tak boleh menghalang kematian. Dia boleh benda kita nak niat hal duniawi. Ni ada seorang ulama, dia minum air Zam-Zam. Aku nak sealim ulama ini, sefaqih ulama ini. Maka dia dapat. Sebagaimana berlaku pada Imam As-Suyuti. Dia nak fiqh dia seperti Sirajuddin Al-Bulqini. Ilmu hadis ni seperti Ibn Hajar Al-Asqalani. Maka dia minum air Zam-Zam dengan niat tersebut dan dia dapat. Memang kealimannya begitu. Tuan-tuan minum air Zam-Zam niat, insya-Allah dapat. Tetapi satu benda kita takkan dapat untuk kekal di dunia. Saya nak kekal. Itu tidak pernah berlaku pada mana-mana manusia. Ni kita cerita ni yang dia beratur, dia minum, makan, semua jaga. Semua dia jaga. Dia tak makan benda-benda lebih kurang ni. Sambal belacang tak ada. Budu-budu tempoyak tak makan. Semua yang sihat, yang bagus. Bagi dia lah. Bolehlah umur berapa? Bolehlah 96 tahun. Lepas tu, mati. Apa selepas 96 tahun? Mati. Apa selepas 97 tahun? Mati. Tuan-tuan nak umur berapa? Saya nak umur 150 tahun. Panjang. Baik. Apa selepas 150 tahun? Mati. Saya nak umur 1000 tahun. Even 1000 tahun. Apa selepas 1000 tahun? Mati. Apa yang kita nak sebut hakikat mati? Ya Allah Ta'ala sebut kul
innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan mati yang kamu cuba lari daripadanya. Ya, kita tak lari dengan berlari tu, dengan cara jaga kesihatan, jaga makanan, jaga senaman, pakai nutrition, pakai diet. Kita cuba lari daripada mati dengan cara kurangkan pergaulan dengan orang, jalan pakai topeng, tidur pun pakai topeng. Sebab apa? Jaga pernafasan. Ni ada seorang hamba Allah, dia tidur dalam peti oksigen. Peti oksigen supaya dia dapat sedut oksigen yang baik. Orang kaya duduk peti oksigen. Last kali dia tak boleh tidur juga. Walaupun peti oksigen, dia tak lena tidur. Tak lena tidur. Akhir dia cari doktor peribadi. Doktor peribadi bagi dia obat, tidur. Maka dia ambil lebih sikit, overdose. Akhir dia mati. Bayangkan dia dah protect diri dia, tidur dalam satu peti khas. Sebagaimana Namrus buat peti khas untuk tidur, supaya tak ada orang bunuh dia. Segar dia punya cara bernafas dia. Tapi lihat kematian. Dia tidak pernah tersilap hari bulan. Bukan tidak pernah tersilap orang. Bukan tidak pernah tersilap waktu. Tidak pernah tersilap tempat. Bila satu ketika sedang Nabi Allah Sulaiman AS mengajar, dia melihat seorang lelaki sedang menenung salah seorang murid Nabi Allah Sulaiman. Bukan dikatakan yang punya hubungan kekeluargaan. Dia tengok, luar biasa dia tengok, tajam pandangannya, seperti berfikir sesuatu. Lalu lelaki yang dilihatnya ini mula merasa tak selesa. Siapa tengok aku? Orang ni bukan orang sini ni. Duk tengok, tenung. Dia rasa macam tak bersedar. Dia kata, wahai Sulaiman, kata orang yang ditenung tadi, aku rasa ada orang melihat aku dalam keadaan yang menakutkan. Aku takut. Boleh tak engkau gunakan kenderaanmu untuk hantar aku sejauh-jauh tempat? Kamu nak ke mana? Kata Nabi Allah. Saya nak ke India. Saya boleh. Maka dia pun duduk di atas tikar terbang Nabi Allah Sulaiman. Maka Sulaiman AS mengarahkan angin membawanya ke tempat yang dia nak. Maka sampai ke India. Sampai ke India. Dan bila mana sampai ke India, lelaki yang tenung dia sudah tunggu di situ. Rupanya malakul maut. Lalu mengambil nyawanya. Mati. Maka Sulaiman AS, dia bertanya tukang tenung selepas itu. Aku nak tanya, kenapa kamu tenung dia? Sebab aku terfikir bagaimana dia mati di India, sedangkan dia duduk dalam majlis kamu sekarang. Bagaimana boleh berlaku? Sebab dia orang biasa, macam mana nak pergi ke tempat tu? Akhirnya digunakan kenderaan Nabi Allah Sulaiman. Lihat, tak pernah silap tempat. Kalau Allah takdirkan mati di satu tempat, maka Allah jadikan seorang itu punya hajat di satu tempat. Ya, bila Rasulullah SAW beritahu, ada orang, saya katakan, duduk satu tempat, macam mana dia boleh mati di luar tempat dia? Kata Rasulullah SAW, seorang bila dia ni mati di luar kawasan, Allah jadikan dia punya hajat di luar kawasan tadi untuk dia pergi. Akhirnya terasanya nak melancong kat Balkan. Rupanya malakul maut tunggu sana. Mendarat je mati. Saya tak pernah pergi melancong-melancong. Supaya kita ni kalau melancong hati-hati. Seronok sangat teruja saya ni ada tour Europe. Seronok tour Europe. Pergi ke Eropah ni Ustaz. Itu kuliah Ustaz saya tak datang. Tengah preparation. Tour Europe tu malakul maut tunggu awak kat sana. Dia baru tersedar. Sebab dalam hadis sebut seorang bila dia nak mati luar kawasan, dijadikan baginya satu hajat. Maka hajat awak ni melancong, mungkin itu tanda malakul maut tunggu awak. Tak jadilah Ustaz melancong duk kuliah. Takut dia. Itu Rasulullah sebut. Ada orang tiba-tiba dia punya hajat di luar. Maksudnya, sebab itu kalau kita lihat dalam kitab Tanam Bab, ada Abu Safar, seorang sebelum musafir dia kena taubat dulu. Barangkali dia pergi ke tempat yang mana dia akan mati. Jangan seronok sangat, saya nak tengok ni Ustaz, ni. Jangan. Barangkali malakul maut tunggu sana. Ada orang mati tengah hiking. Kerana malakul maut nak ambil nyawa dia ke atas gunung tu. Seronok dia nak pergi hiking. Akhirnya mati atas tu. Ada seronok sangat nak mandi air ni. Akhirnya mati dalam air tu. Kerana malakul maut menunggunya di situ.
Jadi setiap kali kita ni punya kehajat untuk buat pergi satu tempat, kita dianjurkan minta maaf dengan orang ni sebab mungkin kita tak jumpa lagi. Dan bertaubat sungguh-sungguh. Mungkin itu tempat kita mati. Jadi jangan terlalu teruja sangat. Teruja ni Ustaz nak pergi ke Eropah, teruja nak pergi ke Amerika. Jangan teruja sangat. Sebab kematian tidak ada pengecualian. Awak jangan ingat, awak pergi Amerika tak mati sebab kita cuma cabut nyawa setiap orang di tempat masing-masing. Tak, dia akan cabut nyawa di tempat yang Allah tentukan. Dan sebab itu tidak, kita tak teruja nak ke mana-mana atau sebagainya. Satu ketika Daud At-Ta'i, dia menemui anak-anak muridnya, lalu muridnya berkata, nasihatkan kami wahai tuan guru. Maka jawab Daud At-Ta'i, askarul maut yantadhiru, tentera-tentera kematian sedang menanti kamu. Itu nasihat, tentera kematian menanti kamu. Oleh sebab itu satu hari kata Syekh Abdul Qadir, aku ni ingat Allah, ingat mati setiap hari. Setiap hari kalau tak ingat mati, terganggu hatiku, rosak hatiku. Sehingga satu hari aku berdoa, biar yang mencabut nyawa aku bukan malaikat maut, tapi Allah. Lalu aku pun tertidur dan bermimpi bertemu malaikat maut. Lalu malaikat maut kata, kenapa kamu doa macam tu? Apa salah aku? Aku hamba Allah yang Allah perintahkan. Kerana cabut nyawa itu mesti aku. Allah perintahkan, kenapa kamu nak lari daripada aku? Kamu tak boleh lari. Lalu malaikat ini memeluknya dengan tangisan dan dia juga menangis sampai dia tersedar. Apa maksudnya? Artinya ialah malaikat maut Allah dah tentukan untuk mencabut nyawa siapa pun orang tu, walaupun Nabi SAW. Kerana Allah dah tetapkan ini kerja malaikat maut untuk mencabut nyawa. Hatta Nabi-Nabi yang tercinta pun Allah tak cabut nyawa dia melainkan melalui malaikat maut. Untuk kita beritahu bagaimana urusan malaikat maut ini urusan yang tak boleh dipinda. Khas tugasnya mencabut nyawa manusia. Mengikut keadaan dirinya, kalau dia orang baik, maka dijadikan dengan penuh kebaikan, datang dengan wajah paling cantik sekali. Kalau dia orang sebaliknya, datang dengan wajah paling garang sekali, yang tidak pernah dilihat oleh mana-mana makhluk Allah SWT. Kemudian yang ketiga, pesan Syekh Abdul Qadir ialah seorang yang dalam hatinya ada Al-Quran, terkumpul dalam dadanya Al-Quran, maka dia tak akan cintakan dunia. Bukan dia akan sibuk melakukan kebaikan. Mulutnya sentiasa menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dia akan ada sifat warak yang menjadikan dia sentiasa berhati-hati supaya dia berada tempatnya di sisi Allah SWT. Lalu kata Syekh Abdul Qadir, kalau kamu invest harta kamu pada dia, ia satu pelaburan yang menguntungkan. Jadi kalau kamu bantu dia dalam melaksanakan dakwahnya, dalam melaksanakan kebaikannya, kamu dapat keuntungan besar. Contoh kita kalau ada duit, orang bila bijak ada duit, dia tak fikir simpan, dia akan fikir investment. Tanya mana-mana pakar ekonomi, duit ni bukan disimpan, untuk kita invest dia. Imam kita invest pada benda yang bersifat akarat, pada benda bersifat aset yang kekal ke, atau benda-benda yang kita nampak ada pasaran. Siapa pun yang kaya hari ni bukan orang simpan duit, orang yang labur duit. Bila kita labur duit, kita akan cari yang untung, pasti. Maka kita kalau bijak lagi, kita bukan sekadar cari untung dunia, yang lebih hebat pada itu untung akhirat. Dan ini yang diketahui oleh Abu Bakar Siddiq. Sebab tu Abu Bakar Siddiq dia invest hartanya pada Nabi SAW. Maka apa yang dilakukan oleh Abu Bakar menjadikan dia orang paling beruntung dalam dunia ini. Dan demikian juga para sahabat. Mereka investkan pada Nabi SAW untuk digunakan hartanya bagi menguatkan Islam, mengukuhkan Islam. Maka Allah Ta'ala menggandakan apa yang mereka dapat, tanpa Allah menggunakan sedikit pun bahagian mereka di dunia. Tetapi kita invest pada jalan taat ini, apa hebatnya? Ya, kita dapat keuntungan berganda di hari akhirat kelak, tanpa kurang kedudukan kita di dunia ini. Tak kurang. Bukan yang pertama, bila Allah nak kayakan orang yang belanjakan harta pada jalan Allah, Allah kayakan jiwanya. Serta sebelum, bila kita buat kebaikan, belanja harta pada jalan Allah, sebelum kita nampak bagaimana ia pulang pada kita, Allah tenangkan hati kita dulu. Kita rasa bahagia, rasa seronok, rasa cukup. Tak macam dulu waktu kita rakus dengan dunia. Jiwa kita dulu yang berkelodak. Allah jernihkan hati setiap orang yang membelanjakan harta pada jalan Allah.
Dia tak nampak lagi balasan berupa gandaan, tapi hatinya sudah tenang. Hatinya sudah rasa macam dia dikayakan oleh Allah. Dia sudah rasa tenangnya, dah rasa bahagia sebelum datang apa yang Allah janjikan, tanpa dia mempedulikan lagi. Ini kalau datang gandaan dunia, dia tak ada lagi sayang, dia tak ada lagi membentuk sifatnya, kerana hatinya sudah penuh dengan iman kepada Allah. Ramai manusia dengan hati yang datang mengubah diri dia, tapi tidak orang yang hatinya penuh dengan Allah, ini penuh ingatannya pada Allah. Datang harta macam mana, dia tak boleh ubah diri dia. Dia adalah dia. Kau jenis kaki solat lah dia solat, pergi masjid, langsung tidak mengubah dia walau seinci pun. Kenapa? Harta tadi tidak boleh masuk hati dia. Sila berada di luar. Tapi orang yang kalau dalam hatinya kosong, setiap kali datang harta, mengubah hatinya, mengubah dirinya, mengubah wataknya, mengubah sikapnya, sehingga orang nampak dia ni bukan banyak dapat harta, sombongnya lain macam. Sombongnya macam beliau ni, dapat baru sikit. Ni baru dapat lesen niaga tapak pasar malam, dia punya bergaya. Dapat lesen tu, belum niaga, tapi dah buat loan beli kereta baru dah. Kereta baru dah, baju dah tukar. Niaga belum, baru dapat lesen tapak niaga. Artinya dengan cepat dia boleh ubah diri dia. Bukan ini orang yang berjaya. Sebab itu bila seorang tadi yang melaksanakan perintah Allah SWT, maka yang pertama yang akan didapat pada hati dia, maka dia akan rasa perubahan pada hatinya, dan ketika itu tidak ada dunia yang boleh masuk ke hatinya. Yang masuk hatinya ialah ketaatannya pada Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.